Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hex episod yang ke-38. Hari ini betul-betul saya nak bawa tajuk Zulhijjah. Okay, so Alhamdulillah kita masih di arena Zulhijjah lah, hari raya ke-3 kan, insyaAllah. So saya bawakan korang seorang speaker, Ustazah lah kali ni kan, sebab Zulhijjah. So saya nak jemput Ustazah Kak Fatimah lah untuk kenalkan diri. Nama saya Nik Fatimah Amirah binti Nik Muhammad, pengasas Mutiara Tadabbur. Mutiara Tadabbur ni satu platform perkongsian tadabbur Al-Quran, dan juga saya merupakan Dream Team Tadabbur Center. Alhamdulillah. Okay, menarik lah kan bila Kak Fatimah mention tentang Mutiara Tadabbur, Dream Team, dan korang memang kena follow Facebook Kak Fatimah. Memang ada Mutiara Tadabbur tu, memang saya pun dah jadi saksi lah kot, insyaAllah. Makin lama makin berkembang dan orang berebut-rebut sangat untuk join kan, daripada macam-macam seluruh Malaysia, seluruh pelosok kan. Dan saya difahamkan ada juga daripada luar Malaysia kan, untuk join akak punya program-program ni, Mutiara Tadabbur ni. Ya, di Singapura, masya-Allah. Dahsyat kan. Tapi hari ni kita bukan nak sembang pasal Mutiara Tadabbur Kak Fatimah. Tapi kita nak ajak Kak Fatimah sembang tentang satu tajuk yang Kak Fatimah memang pernah share, I think about 3 years ago ataupun 2 years ago, di platform Ikram juga, tentang pengalaman Kak Fatimah sendirilah pergi haji di usia 22. Sangat dahsyat lah. Okay, so Kak Fatimah sekarang umur pun dah berapa tahun it was berapa tahun ago, dah lama lah kan Kak Fatimah kan. Tapi of course setiap orang punya pengalaman haji tu Han selalu percaya dia sentiasa menggamit memori kita Kak kan. Okay, so dalam banyak-banyak pengalaman haji Akak waktu Akak pergi haji dulu kan, umur 22, apa 3 memori paling indah lah yang Akak rasa Akak takkan lupa lah, insyaAllah, yang mungkin Akak boleh share dengan kita orang? Sebenarnya pengalaman haji yang kita lalui ini sebenarnya berbeza. Setiap orang dia ada pengalaman-pengalaman yang berbeza masing-masing. Untuk saya, momen yang terindah yang pertama yang saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat ataupun penonton hack semua, yang pertama adalah pengalaman sewaktu melalui detik-detik ataupun momen di Padang Arafah, masya-Allah. Dan waktu tu kalau kita tahu semua manusia berkumpul di situ untuk menunaikan haji, itu adalah antara rukun haji, kita berada ataupun berwukuf di Arafah. Jadi untuk mereka yang menunaikan haji ini, mereka akan lalui pengalaman di Arafah. Dan untuk orang sakit pun, mereka akan dibawa dengan menaiki ambulans untuk melalui kawasan Arafah itu. Jadi itu adalah rukun haji untuk kita berwukuf ataupun berada di Arafah walaupun seketika. Okey, di Arafah itu sebenarnya waktu sebelum kita nak pergi Arafah, semasa di dalam hotel lagi di Mekah waktu tu, saya dah terbayang-bayang dah. Ya Allah, macam manalah nak duduk di kemah di Arafah ni kan. Macam sebelum ni lah kita tengok di dalam gambar, video dan sebagainya kan. Ya Allah, manusia bersesak-sesak, duduk dalam kemah bersempit-sempit kan. Bayangkan kemah yang kecil itu duduk 10 orang kan. Tidur pun atas kapet yang biasa kan, yang keras dan sebagainya. Waktu sebelum nak turun ke Arafah tu lagi, saya doa, ya Allah, berilah saya ketabahan untuk berada di Arafah waktu tersebut. Jadi semasa di Padang Arafah tu, saya sampai waktu tu petang, keesokan hari itu waktu berwukuf. Jadi malam tu kami tidur di dalam kemah beserta jemaah-jemaah yang lain. Apabila kita dah ada satu doa ataupun kita fikir yang positif je tentang apa yang kita akan lalui sewaktu di Arafah tu, alhamdulillah apabila berada di kemah tu, kemah yang sempit yang kami duduk berpuluh-puluh orang tu, alhamdulillah ada satu tempat yang Allah sediakan dan tak ada orang duduk di tempat tu. Saya pun tak sangka memang ada tempat tu, ada satu kapet yang dihamparkan di situ dan tak ada orang duduk di situ. Sebab apa? Sebab terus menghadap langit. Maksudnya tidak ada kemah di situ. Jadi
apa yang saya ambil peluang adalah saya duduk di tempat tu. Di kawasan kapet yang berbumbungkan langit terus kan. Jadi alhamdulillah apabila kita berada di Mekah tadi, nak turun ke Arafah tu, apabila berkat kita doa, kita minta dengan Allah, kita sentiasa positif dan kita fikir yang baik-baik je, insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik. Jadi saya tak sangka ada satu tempat tu untuk saya beribadah di situ. Memandangkan orang lain mungkin berada di dalam khemah yang bersempit-sempit. Sebab apa? Sebab mereka nak duduk dalam khemah di bawah bumbung khemah kan. Jadi tak ada orang duduk dekat tempat yang berbumbungkan langit tadi tu. Jadi saya ambil peluang tu untuk bersolat di situ, untuk berqiyamul lail dan sebagainya. Jadi itu antara momen indah. Dan yang indah juga semasa di padang Arafah itu adalah apabila kita melalui detik wukuf di Arafah itu, masya-Allah. Okay. Apabila tergelincirnya matahari pada waktu Arafah tu, bermulalah waktu wukuf, dan waktu itulah kita ataupun kami jemaah haji mendengar khutbah Arafah. Masya-Allah, khutbah Arafah pada waktu tu apabila kita dengar tu, kita akan terbayang suasana bagaimana Nabi SAW bersama para sahabat memberi khutbah yang terakhir, khutbatul wada' kepada para sahabat, masya-Allah. Dan jika kita amati mesej yang ada di dalam khutbah Arafah itu, yang Nabi sebut tentang berbuat baik kepada wanita, berbuat kebaikan kepada orang lain dan sebagainya, kita akan merasakan bahawa ya Allah, inilah sebenarnya mesej penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai jemaah haji. Dan juga pada waktu Arafah itu, kita akan merasakan bahawa ya Allah, suatu hari nanti Allah pasti akan bangkitkan kita semula. Allah akan menghimpunkan juga kita seperti mana Allah himpunkan di padang Arafah tu. Masya Allah, kita tak dapat gambarkan bagaimana suasana nanti semasa di padang mahsyar nanti kan. Waktu tu semua orang dah tidak sama sahaja darjatnya dan sebagainya kan. Yang membezakan adalah takwa kepada Allah. Itu momen yang pertama, iaitu di padang Arafah. Yang kedua yang saya boleh ceritakan adalah apabila kita berada di Madinah, kita akan singgah di Madinah juga untuk kita menziarahi Nabi SAW di Madinah. Kita akan ada detik yang kita lalui di Madinah, iaitu berpeluang untuk memasuki Raudah. Raudah ini adalah di antara dalam hadis Nabi SAW disebutkan, di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman syurga, iaitu itulah Raudah, masya-Allah. Jadi sebenarnya jemaah haji ni kan, kalau daripada Malaysia tu, macam saya menunaikan haji 52 hari, masya-Allah. Jadi detik yang selebihnya manasik haji ini sekitar 8 hari macam tu je kan. 8 hari sekitar macam tu je. Tetapi di mana lagi baki-baki waktu yang lain kan. Kalau kita semasa di Madinah itu kita berpeluang untuk memasuki Raudah kan, kita duduklah berlama-lama di dalam Raudah itu untuk kita berdoa dan sebagainya. Sebenarnya kan Hanifah, untuk memasuki Raudah ni pun ada tips dia kan. Kalau kita tahu Raudah ni semua orang nak masuk. Semua orang berpusu-pusu nak masuk Raudah ni. Masya Allah. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi umrah sebelum ni, yang pernah pergi haji, mereka akan terbayang suasana apabila pintu itu dibuka, semua orang berlari-lari untuk ke Raudah. Masya Allah. Nak masuk Raudah pun ada tips juga Hanifah. Masya Allah. Macam contoh lepas subuh, mereka akan buka pintu untuk ke Raudah, untuk wanita-wanita, jemaah wanita untuk memasuki Raudah. Biasanya pintu tu dia akan buka secara rawak. Secara rawak. Kita tak tahu pintu mana akan dibuka. Kadang-kadang pintu yang berada di sebelah ataupun berdekatan dengan orang Asia. Kan? Kadang-kadang pintu yang berdekatan dengan orang Turki dan sebagainya. Orang di sebelah sana. Masya Allah. Jadi apabila pintu tu dibuka, kita akan berlari-lari ataupun kita akan terus bergegas untuk pergi ke Raudah tu. Kan? Pada satu saat hari tu, apabila saya masa musim saya menunaikan haji tu, apabila berjaya memasuki Raudah, pada waktu tu masya-Allah, apabila tengok jam tu, ya Allah, dah duduk sejam setengah dekat dalam Raudah tu, masya-Allah. Kan? Sebelum ni kita fikir boleh ke kita duduk lama? Sebab semua orang nak masuk dalam tu. Rupanya untuk tips memasuki Raudah ni sebenarnya kita jangan duduk untuk kita bersujud dan sebagainya, sebab ramai orang akan langkah kepala dan sebagainya kan. Bahaya.
Jadi apa yang kita buat adalah kita berdiri di tiang-tiang ataupun kita berdiri di tepi-tepi dinding, kita berdoa. Masya Allah, antara tempat yang mustajab doanya ya, Masya Allah kan. Itu pengalaman kedua yang tak dilupakan lah, 1.5 jam berada di Raudah, Masya Allah. Yang ketiga, suasana di Mina ataupun suasana di Jamrah. Inilah sebenarnya mencabarnya haji ini saya dapat lihat pada waktu di Mina ataupun nak pergi melontar jamrah. Hanifah, untuk pergi melontar jamrah Hanifah, pergi saja 3 kilometer, balik 3 kilometer. Jadi kena berjalan sekitar 6 kilometer lebih, sekitar macam itulah 6 kilometer lebih. Bayangkan pada waktu tu, kalau kita seorang yang uzur, kita yang dah tak ada tenaga, tidak ada kekuatan spiritual ataupun fizikal yang kuat, bagaimana untuk kita melengkapkan ataupun sempurnakan haji tersebut, kan? Jadi pada waktu di Mina tu saya diuji dengan demam. Saya demam sewaktu di Mina tu. Masya Allah. Dan berada dalam khemah beberapa lagi dengan jemaah-jemaah haji yang lain yang juga tidak sihat waktu tu, Masya Allah. Dan ada satu malam tu, semua terbaring dan semua keletihan dan ada yang demam dan sebagainya, kan. Jadi waktu tu apa yang kita boleh buat adalah kena kuatkan diri untuk untuk kita terus semangat untuk buat ibadah ni. Waktu tu lah saya rasa macam, ya Allah, ibadah haji ni memang kena ada kekuatan fizikal, kekuatan muda tu, kan. Dan juga kekuatan untuk kita hadapi macam-macam kerenah semasa di Mina. Bayangkan di Mina, kalau kita nak masuk tandas, memang jarang sekali kalau kita nak masuk tandas, memang terus boleh masuk. Kita memang kena beratur, depan kita ada 20 orang, kadang-kadang 15 orang. Kita kena beratur tunggu turn, kan. Kadang-kadang tu ada makcik-makcik ataupun orang yang dah uzur, kan. Kita terpaksa memberikan peluang kepada mereka dulu supaya mereka dapat menunaikan, kan, apa yang sepatutnya, kan, menunaikan hajat dan sebagainya. Jadi itulah semasa di Mina, itulah perlunya kekuatan fizikal, kekuatan spiritual untuk kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Masya Allah. Kak Fatimah dia berjaya membawa saya yang tak pernah pergi haji lagi. Tapi saya rasa saya terbayang-bayang seolah saya ada kat Raudah. Saya terbayang-bayang saya pun rasa kemencabaran Mina tu, kan. Dahsyatnya, kan. Tapi best sangat Kak Fatimah sebab dapat pergi waktu muda. Waktu muda tu lah kita masih bertenaga, kan Kak, kan. Tapi biasanya waktu muda kita ada satu cabaran yang lain, Kak Fatimah. Orang kata cabaran duit, kan, nak kumpul. Ada orang baru nak bina family, kan. Macam kita baru keluar daripada kepompong mak ayah kita, kan. Duit tu banyak benda lagi nak guna. So macam mana akak, kalau akak boleh share tips dengan kita orang dalam waktu yang ringkas lah, seringkas mungkin, untuk akak menabung untuk pergi ke haji. Ya. Okay. Semasa saya pergi haji tu di usia 22 tahun, 22 tahun. Mak ayah saya daftarkan saya untuk menunaikan haji. Waktu tu saya di tingkatan 2 pada 2005, kan. Masa tu mak ayah balik, dia kata, okey, mama dengan abah dah daftarkan Kak Long nak pergi haji, kan, nak pergi haji. Jadi tunggu je untuk panggilan haji, kan. Jadi apabila tunggu tu, sampailah panggilan haji pada tahun 2012. Waktu tu saya di tahun akhir pengajian asasi di UIA, dan jadi pada 2012 tu saya terpaksa untuk menangguh dulu haji sebab dah di tahun akhir dan perlu fokus kepada pengajian waktu tu, kan. Jadi apabila bincang dengan mak ayah saya dan tengok situasi keuangan dan sebagainya, mereka minta untuk tangguh dahululah. Jadi apabila tangguh haji next tahunnya iaitu 2013, tabung haji sekali lagi menghantar panggilan haji tu kepada kami, jemputan haji, dan alhamdulillah 2013 itulah kami sahut panggilan tersebut. Kami hantar borang pengesahan untuk menyahut panggilan untuk menunaikan haji pada tahun 2013. Waktu tu saya dalam jemaah KT 35. KT 35 ni antara KT yang bukan terlalu awal, bukan terlewat sangat, dan macam pertengahan. Dan jemaah yang saya pergi ni, kumpulan kami ni adalah kumpulan yang paling lama berada di Tanah Suci Mekah. Okay. Kamilah yang terakhir menutup pintu hotel kami, kan. Dan kebetulan saya pula bas terakhir, bas nombor 6 yang terakhir yang meninggalkan Kota Suci Mekah. Jadi mutawif pada waktu tersebut dia kata,
ni jemaah terakhir lah, tak ada jemaah lain dah kat Malaysia ni. Dekat Mekah jemaah Malaysia. Macam tu kan. Okey. Dan tadi ditanya tentang menabung macam mana kan. Sebenarnya alhamdulillah rezeki Allah kurniakan saya untuk pergi haji muda ini adalah kerana kesedaran ibu bapa untuk menabung sewaktu mereka masih muda. Jadi apa yang dia buat kepada anak mereka, iaitu saya lah, mak ayah saya buat kepada saya, mereka ni menabung sejak mereka buka akaun tabung haji lagi untuk saya. Jadi mereka buka akaun tabung haji tu, mereka dah allocate, mereka dah potong gaji mereka untuk masuk ke dalam akaun tabung haji anak-anak ni. Walaupun berapa saya, kalau tak silap saya, tak sampai RM50 pun sebulan mereka menabung di dalam akaun anak-anak. Termasuklah akaun saya, abang-abang saya. Okay? Saya pergi haji ni pun pergi dengan abang, pergi dengan abang atas saya, dan kami berdua dapat samalah tawaran tersebut. Jadi pada 2013 tu kami pergi sama-sama. Jadi tips untuk menabung ni, kalau kita sebagai ibu bapa, waktu sekarang kita ibu bapa muda kan, yang kita mungkin ada 1 anak, 2 anak dan sebagainya, perlunya ada kesedaran untuk kita buka akaun tabung haji dulu untuk anak kita. Okay? Kalau kita lahir baby sebagai contoh kan, selepas pantang tu kalau ada peluang untuk pergi ke tabung haji, mungkin sekarang dah boleh buka secara online mungkin kan, mungkin boleh buka akaun tabung haji untuk anak-anak. Dan untuk mendaftar haji kita perlukan 1,300 sahaja di dalam akaun melayakkan kita untuk mendaftar haji. Jadi kita cubalah untuk, semoga Allah berikan kita rezeki untuk kita buat yang terbaik untuk anak kita. Itu untuk anak kita lah. Untuk diri kita sendiri, kalau kita belum buka akaun tabung haji, kita bukalah akaun tersebut. Okay? Kita buka dulu akaun tabung haji untuk kita dan cukupkan 1,300 untuk kita daftar haji. Kan? Dan menabung untuk haji ini mungkin setiap orang berbeza-beza. Okay? Mungkin ada yang membuat potongan gaji terus direct masuk ke akaun tabung haji. Okay? Dan mungkin ada orang dia menabung cara lain, mungkin untuk cukupkan 10,000 untuk menunaikan haji kan. Jadi terpulang masing-masing. Cuma yang penting adalah keazaman untuk menabung untuk menunaikan haji tu mesti ada. Okay? Dalam sebulan sebagai contoh kita dapat 2,000 gaji sebagai contoh. Kita kena letakkan portion 5% daripada gaji kita sebagai contoh kan, untuk kita menabung untuk haji. Jadi kesedaran menabung daripada awal tu untuk kita supaya apabila sampai panggilan haji nanti duit kita dah cukup dah untuk pergi menunaikan haji. Itulah yang saya boleh kongsikan. Menarik lah. Menarik sebab dia bukan setakat simpanan yang masing-masing perlu buat, sebab bila kita muda, of course lah kita susah nak bermula dengan diri kita kan, tapi apa yang Kak Fatimah sentuh adalah tentang ibu bapa punya kesedaran tu kan. Sebab Kak Fatimah sendiri pun bermula dengan kesedaran ibu bapa Kak Fatimah lah kan. Betul. Okay, so Kak Fatimah, bila Kak Fatimah cerita, mengingatkan saya tentang 2 benda lah. Yang pertama, sebab saya pun selalu ikut mak ayah saya kan, mak saya lah pergi ke tabung haji untuk masukkan duit raya kan, seronok kan. Lepas tu the moment adik saya didaftarkan ke haji kan, ataupun saya tengok kawan-kawan saya pun mendaftarkan haji, macam weh, takkanlah aku kena pergi haji pada umur 100 tahun lebih kan. So, itu ikut giliran. Okay, tapi jangan cepat tercedok kan. Orang-orang muda sekarang kata bila tengok giliran kita terus tak semangat kan. Tak, terus je. Sebab kita tak tahu panggilan tu akan datang bila. Sebab yang panggil kita nampak macam tabung haji yang panggil kita. Tapi sebenarnya yang panggil kita datang ke rumah Allah adalah Allah tu sendiri, pemilik rumahnya kan. Jadi kan Kak Fatimah, saya sekarang ni, yelah sekarang PKP kan, kita dah melalui lah 2 Zulhijjah tanpa ada orang boleh buat haji yang secara ramai-ramai datang daripada seluruh dunia lah kan, pergi ke Kota Suci Mekah. So I believe ramai orang yang sangat rindu kan, nak buat umrah pun tak boleh kan, haji pun tak boleh kan. Tapi kita sentiasa tahu kan, benda-benda yang bila kita kena buat haji tu ada benda yang kita akan belajar lah kan, macam Kak Fatimah dah cerita tadi. Tapi benda tu pun insyaAllah, walaupun kita tak dapat pergi ke sana, I believe there is always something yang kita boleh learn kan, walaupun daripada kat sini. Mungkin Kak Fatimah boleh share kepada kita orang semua apa contoh benda-benda yang kita boleh belajar dan buat lah secara praktikal kat sini, walaupun tengah-tengah PKP lah. Okay, terima kasih untuk soalan ni, sangat menarik. Okay, tahun ni tahun kedua yang mana kita tak dapat nak tengok suasana jemaah haji yang ramai yang bertawaf di Kaabah itu kan. Dan juga kita tak dapat nak tengok
jutaan ataupun ramai jemaah haji berwukuf di Arafah. Okey. Ini adalah satu momen yang kita rasa macam menyentak jiwa kita juga kan. Apabila kita sedih mungkin ada yang mendengar hack ni tengah tunggu panggilan haji kan. Rasa macam sedihnya tak dapat nak pergi lagi tahun ni kan. Tapi sebenarnya apa yang ada adalah kita mengambil ibrah ataupun kita mengambil pengajaran daripada haji itu ataupun semangat haji itu untuk kita praktikkan dulu dalam kehidupan kita. Kan? Ibadah haji ini sebenarnya Allah nak kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail dan juga isterinya Hajar. Masya Allah. Apa yang kita boleh belajar adalah sifat optimis mereka. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini, optimisnya dia dalam meninggalkan anaknya dan isterinya di padang pasir yang kering kontang itu. Okay? Dan apa yang kita boleh ambil pengajarannya adalah, adakah kita dah menjadi seperti Nabi Ibrahim kalau kita sebagai seorang ayah? Adakah kita dah menjadi seperti Nabi Ismail jika kita seorang anak? Adakah kita sudah menjadi seperti Siti Hajar apabila kita memakai topi seorang isteri? Jadi pengalaman haji ini, walaupun kita tak pernah lagi mengharungi pengalaman tersebut, belum lagi ada peluang untuk pergi haji, tetapi ibrah ataupun pengajaran yang ada daripada Nabi yang tercetusnya ibadah ini dan ibadah korban, iaitu keluarga Nabi Ismail, keluarga Nabi Ibrahim, itulah yang kita kena praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua adalah tentang amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Kita nak merasai, memang kita tak akan merasai pengalaman yang sama menunaikan haji. Apabila kita melaksanakan rukun haji, antaranya niat ihram, berwukuf, bertawaf, bersa'i, bercukur dan tertib dan sebagainya tu, memang kita tak dapat nak merasai pada tahun ini kan, pada tahun lepas lagi kita tak dapat merasai. Tetapi sebenarnya maha kayanya Allah, Allah menyediakan banyak peluang untuk kita rebut pahala yang mana pahala itu seumpama pahala menunaikan haji. Masya Allah. Antara amalan yang kita boleh lakukan untuk kita dapatkan pengalaman, dapatkan pahala menunaikan haji ini adalah, yang pertama, pengalaman ni ataupun pahala ini, amalan ini sebenarnya susah nak buat kan. Yang pertama adalah selepas solat subuh, kita duduk di atas sejadah kita, berzikir, sehinggalah syuruk, sehinggalah isyraq, kemudian kita solat isyraq. Ibadah itulah yang menyamai, antara ibadah yang menyamai haji. Masya Allah. Ibadah ni memang susah nak lakukan, tetapi tidak mustahil untuk kita lakukan, untuk kita dapatkan pahala seperti mana pahala menunaikan haji. Yang kedua adalah umrah di bulan Ramadan. Itu pun antara pahala yang boleh dilakukan, amalan yang boleh dilakukan untuk yang menyamai menunaikan haji. Tapi itu pun kita tak boleh nak lakukan kan. Waktu sekarang kita tak boleh nak pergi umrah lagi dan sebagainya. Dan seterusnya, pahala yang menyamai juga pahala haji adalah kita menghadiri majlis ilmu di masjid. Mungkin ada di antara kita yang mungkin berada di negeri yang sudah dibenarkan melakukan iktikaf ataupun bersolat di masjid kan. Mungkin boleh ambil peluang ini untuk dapatkan rebut seperti mana pahala haji. Masya Allah. Seperti mana negeri Perlis sebagai contoh kan. Mereka dah boleh bersolat di masjid. Menghadiri majlis ilmu ataupun bersolat di masjid adalah pahalanya seperti yang mana disebutkan dalam hadis Nabi, hadis yang sahih, adalah pahalanya menyamai menunaikan haji. Jadi secara kesimpulan untuk soalan ini, memang kita tak dapat pengalaman seperti mana betul-betul menunaikan haji. Tetapi kita ada peluang yang lebih luas. Allah dah hamparkan di hadapan kita untuk kita meraih pahala seperti mana pahala menunaikan haji. Jadi insya-Allah semoga suatu hari nanti Allah betul-betul panggil kita untuk merasai pengalaman yang benar-benar kita menunaikan haji nanti insya-Allah. Jadi waktu sekarang, waktu pandemik, kita buatlah yang mana termampu sekadar untuk kita merindui Baitullah itu kan, ataupun keagungan kita kepada Allah itu. Okey, itu sajalah. Okey Kak Fatimah, so apa take home message kita untuk tetamu kita hari ni? 2 minit insya-Allah.
Okay, take home message untuk semua pendengar hack semua. Yang pertama adalah daftar haji dulu di tabung haji. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bijak mengurus keuangan, menabung. Yang ketiga adalah kesedaran individu ataupun keluarga itu penting. Kalau kita sebagai seorang mak ayah, kita kena ada kesedaran untuk kita daftar untuk anak kita. Kalau kita mungkin belum berkahwin dan sebagainya, mungkin kita daftar untuk diri kita dahulu, kita ada kesedaran untuk kita menyahut suruhan Allah. Yang keempat, kita banyakkan membaca, tuntut ilmu tentang haji ini supaya kita ada kerinduan untuk melakukan ibadah ni. Okay. Yang kelima adalah berdoa supaya Allah menjemput kita untuk menunaikan haji di usia muda. Dan yang terakhir, bersiap sedia mental dan fizikal serta emosi kita untuk kita menunaikan haji, sebab haji ni tak sama dengan kita pergi melancong ke Eropah dan sebagainya. Okay? Dan untuk sesiapa yang sudah menunaikan haji sebelum ni, ubatilah kerinduan kepada Baitullah itu dengan istiqamah, dengan amalan-amalan yang kita sudah buat sebelum ini, dan bukti kita rindu kepada Baitullah itu, kita banyakkan berdoa, banyakkan berbuat amalan-amalan soleh. Kalau tahun ini kita tidak mampu bertawaf di Baitullah, jadi kita bertawaflah di rumah-rumah orang miskin untuk kita memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan makanan-makanan kepada mereka supaya mereka juga dapat merasai walaupun mereka masih lagi mungkin dalam kesempitan dan sebagainya. Jadi saya seru kepada semua, semoga ada keinginan dan ada cita-cita untuk kita menunaikan haji di usia muda, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kan. It's a nice wrap up lah Kak Fatimah. Nice sangat. Saya rasa suka dengar hack sekali ni. Hack selain saya suka juga insyaAllah. Tapi saya rasa saya tak perlu tutup panjang-panjang. Saya akan tutupkan dengan seruan yang kita memang akan dengarkan lah waktu musim-musim haji ni. Labbaik Allahumma labbaik kan. Labbaik la syarika laka labbaik kan. Dan kadang-kadang walaupun saya tak pernah sampai kat Baitullah tu, saya sendiri pun akan cakap dengan diri saya kan. Ulang dengan diri saya. Labbaik Allah kan. Labbaik Allah, labbaik Allah kan. Maksudnya aku menyahut kan seruanmu ya Allah kan. Dan kita sahut seruan Allah tu macam Kak Fatimah kata, tak perlu pun untuk kita pergi haji tanda kita nak sahut seruan Allah kan. Bukan haji je seruan Allah kan. Seruan Allah tu ada banyak sangat kan. Jadi jomlah kan kita ambil platform kali ni untuk kita memulakan dan kita lihat apa lagi seruan-seruan Allah yang kita belum penuhi, insyaAllah. Jadi kat hujung-hujung hacks ni Kak Fatimah, biasanya kita akan buat hashtag. So hashtag kita apa Kak Fatimah? Hack haji. Hack saji muda insyaAllah. Jadi saya nak jemputlah kali ni Kak Fatimah lah yang promote untuk kita subscribe, untuk korang subscribe ke semua platform insyaAllah. Okey, kepada semua penonton hack, jemput subscribe semua platform hack. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Jemput follow hack. Jangan lupa follow dan share kepada yang lain insyaAllah. Dan subscribe supaya terus dapat notification kalau terlupa nak tengok. Jadi itu insyaAllah kita jumpa lagi di next episode yang juga menarik. Jangan lupa terus subscribe, nanti korang akan dapat notification. Jadi jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.